Puan Yang Pertua. Yang Muhammad Pontian, silakan. Puan Tua. Assalamualaikum Puan Tua. warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pengerang. Yang Muhammad Pontian. Puan Tua, saya ada peraturan pengarah. Boleh 2 tak? jam. Puan Yang Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam daripada 12. Puan Yang Pertua, saya ada peraturan pengarah. Alhamdulillah, Tuan Pertua kena dengar saya lah. You have to hear me. Wassalatu wassalamu Puan ala Yang Pertua. asyrafil anbiya Apa ni Puan of Order tak mau dengar ni? Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Puan Yang Pertua, ajmain. Puan of Order. Puan Yang Pertua daripada Pengerang. Boleh tak saya membagikan peraturan Saya harap Yang Muhammad Pontian teruskan. gangguan ni dihentikan. Puan Yang Pertua, Puan Pertua tak boleh lah macam ini. Duduk. Kena bagilah ruang. Yang Muhammad Pontian. Point of order. Silakan. Puan Yang Pertua, point of order. Kenapa ni tak mau dengar ni? Silakan Yang Muhammad Pontian. Tak boleh lah, dengar saya dulu sebab saya ada point of order. Timbalan speaker You are adalah experienced pengiktirafan MP, kerajaan takkan tak ini tahu. kepada wanita dalam kepimpinan negara. Terima kasih. Terima kasihlah. Kita dah lebih daripada tu kita Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada menteri wanita pun. Kita Datuk pergi Seri ketua hakim Timbalan wanita Yang lah. Di-Pertua Ketua dan speaker je. ahli-ahli yang berhormat sekalian. Apa tak bagi kita peraturan mesyuarat? Duduk. Peraturan mesyuarat lah. Ini adalah undang-undang. Tuan Sukacita, speaker, kenapa tak mau dengar? Saya ingin mencadangkan This is bahawa ridiculous, Tuan-tuan. suatu ucapan yang tidak What reform are you sepertinya saying? I am dipersembahkan invoking kepada point of order. Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Demikian bunyinya. It's a shame lah Tuan Ketua. Ampun, tak Tuanku. benarkan langsung saya bercakap pun untuk point of order. Ampun tuanku. This is ridiculous Tuan Batik Ketua. Yang di-Pertua dan ahli Puan Dewan Puan Rakyat yang di-Pertua. Malaysia di dalam persidangan parlimen Tahulah nak marah dengan memohon saya pun ampun janganlah macam itu. mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Takkan Dewan marah Rakyat lama tak mengucapkan habis lagi. berbanyak-banyak syukur. Makan ubat. Terima kasih. Ubat tak Kita makan dulu. ucapan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-14. Datuk Seri Timbalan Yang Di-Pertua, titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah menyeluruh, menyentuh pelbagai kementerian dan berpaksikan kepada kesejahteraan rakyat. Pesanan Baginda kepada wakil rakyat tentang pelbagai etika yang baik tentunya kami terima dengan hati yang terbuka. Keprihatinan tuanku kepada kemajuan negara adalah amat tinggi sekali. Kita sama ada sebagai penyawat awam, anggota pentadbiran, ahli perniagaan, rakyat yang muda dan tua, menyanjung kasih atas titah yang sangat tepat dan kena pada masanya itu. Sesungguhnya tuanku telah menggalas amanah dengan terus dan adil, selaras dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, yang menjadi tunjang amalan negara kita menurut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Setelah melalui proses penilaian, tuanku telah melantik Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendapat majoriti kepercayaan Ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri ke-8. Dua rangkap pantun diungkapkan. Bukan kecil peranan silat, langkah perkasa tua dan muda. Raja adil, raja berdaulat, rakyat dan baginda berpisah tiada. Membaca buku sambil berkelah jadi acara sangat berguna. Moga tuanku dirahmati Allah, selamat negara daripada bencana. Kita semua ahli-ahli yang berhormat telah dititah menghadap tuanku ke istana untuk melalui proses penilaian sokongan. Ada yang masuk ke istana dengan bas berbumbung, ada yang masuk dengan bas tidak berbumbung, agar boleh dilihat oleh semua rakyat dan dunia. Kemulut politik negara diselesaikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam istana dengan bijaksana. Setelah Tun Mahathir meletak jawatan, diterima menghadap, diminta oleh tuanku untuk tidak meletak jawatan, namun Tun Mahathir tetap dengan keputusannya. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin dilantik oleh tuanku menjadi Perdana Menteri ke-8. Ini kerajaan pintu istana yang sah, bukan kerajaan pintu belakang. Ya, Pasir Putih. Yang berhormat, boleh pencelah. Pasir minta Putih, Pontian, silakan. Pontian. minta penjelah. Pasir Putih. Pontian boleh pencelah. Pasir Boleh, Putih, ya. bukan Sepang, Pasir Putih. Balik Terima saya, kasih Pak. Yang berhormat Pontian, come on Pontian. lah. Yang Muhammad Pontian. Yang Muhammad Pontian bagi penyerahan kepada Yang Muhammad Saya dengar
Saya beri kepada Pasir Putih. Okey, silakan. Sepang tu kemudian lah, kalau ada masa agak-agak pukul 3.30. Apa? Dia takut ke? Pontian. Ya, terima kasih Pontian. Bang boleh rehat dulu, sejuk. Layan Pasir Putih berbanding dengan Sepang. Memang patut tak layan pun. Apa yang disebut oleh Pontian, satu istilah yang saya kira sangat baru, iaitulah kerajaan pintu istana. Sebelum daripada ini saya tak pernah dengar perkataan kerajaan pintu istana tapi diguna oleh Pontian. Cuma saya rasa kebimbangan, takut-takut istilah sebegini dia bercanggah dengan undang-undang ataupun tidak bercanggah dengan undang-undang. Kalau boleh Pontian cuba jelaskan, adakah istilah ini adalah istilah yang diguna pakai cuma oleh kerana dia tidak pernah berlaku dalam peralihan kerajaan ini sebagaimana berlaku dalam negara kita di pertengahan jalan. Mungkin istilah ini satu istilah yang telah dikaji sedalam-dalamnya oleh Pontian. Silakan. Pontian, macam mana dengan Marang kata ini pintu belakang, pintu bawah atap? Adakah bercanggah dengan yang Berhormat punya apa ni? Kenyataan. Nampak sangat bercanggah Yang ni. Berhormat. Apalah Yang Pasir Putih tak Berhormat, cakap ni bercanggah dengan Yang Berhormat Sepang. kerajaan tembung atap. Yang Berhormat Sepang. Tadi saya dah cakap. Tunggulah Pontian beri No. kebenaran untuk mencelah. Okey, Yang Berhormat YB saya Sepang, Yang Berhormat saya cakap Yang tadi saya Berhormat minta. Sepang. No, I'm Yang Berhormat blocking Sepang. patut mesyuarat tadi. Yang YB Berhormat tak mau Sepang. dengar saya. Yang Berhormat Sepang. Ya, Saya pengusi. I know. Dalam peraturan mesyuarat, bukan keputusan pengusi adalah yang keputusan betul. pengusi. Yang Berhormat Sepang pula mantan Timbalan Menteri. Jadi Yang Berhormat Sepang memang pakar juga dalam peraturan mesyuarat. Biarlah kepada Yang Berhormat Pontian tentukan Yang Berhormat Sepang ni buat di bawah peraturan mana. Okey. Saya Kepada nak tanya Yang dengan Berhormat sebelum Pontian saya tanya sekarang. Biar dengan Yang okey, Berhormat- terima kasih Yang yang Berhormat betul. Pontian Saya nak buat tanya yang keputusan. betul. Kenapa tadi saya bangun untuk peraturan mesyuarat yang betul tak layan saya? Yang Itu Berhormat buat bawah peraturan mesyuarat mana tu? Ini menghabiskan masa lah. Bawah peraturan mesyuarat. Ulang Yang Berhormat Pontian Kenalah berlaku nak- adil. Nak benarkan dia bercakap ke tidak Yang Berhormat Pontian? No, you are being unfair to me. Yang nak benarkan dia Bila bercakap saya tidak? bercakap peraturan Pukul 3 mesyuarat, katanya, pukul 3. I want to raise Apa dia? Yang standing Berhormat order yang Yang Berhormat Pontian pukul 3. Yang Berhormat Pontian now yang sekarang saya ni bagi No, dia no. berhenti My bercakap. question. Tuan Speaker Yang saya Berhormat tanya, Sepang. kenapa tak Yang benarkan Berhormat saya Sepang, imbong soalan? ini kepada poin yang baru sekarang. No, no. bahawa- Tadi kenapa tak bahawa benarkan? Itu YB keputusan Sepang. saya tadi. Lah, Sekarang why? keputusan baru. You don't even look at me. YB Kenapa? Sepang, saya bagi Yang Berhormat kebenaran lah. Sepang. Dia bagi kebenaran tidak? Okey, Biar dia buat Tak, tak. keputusan. Kenapa? Saya nak tanya, kenapa Ini Tuan cakap Speaker ini tadi tentang tak mau perkara bagi yang saya saya wang timbulkan. untuk Yang perkara yang saya mesyuarat? timbulkan, pintu Yang belakang lain nak pintu penjelasan. belakang. Sokong. Saya sokong bagilah Sepang nak bercakap. Ya, bagi. Boleh Okey. Sepang bercakap? Silakan. Saya Sepang, nak cakap pasal apa? Ni tentang ucapan ni. Ucapan ni. Dengar. Okey. Sama Sepang berkenaan dengan ucapan. Okey, Ucapan. terima kasih kepada Yang Berhormat Pontian. Saya nak tanya dengan Berhormat Pontian lah. Tadi kata ini kerajaan pintu istana kan? Adakah Yang Berhormat sedar bahawa kenyataan Yang Berhormat ni bercanggah dengan kenyataan daripada YB daripada Marang ni yang mengatakan ni kerajaan tembok atap? Ni macam mana ni? Mana satu? Kami pun tengah pening nak pilih mana satu ni? Nak pilih kerajaan pintu istana ke kerajaan tembok atap? Tapi kami lebih suka tembok atap. Nampak lebih glamour. Terima kasih. Saya ingin mendengar ungkapan itu dalam dewan ini. Kalau ungkapan itu tidak ada dalam dewan ini, saya tidak akan sebut. Saya sebut perkara tentang pintu belakang ini kerana semalam ketika Tembok pertikaian, atap bukan pintu belakang. ketika pertikaian, saya sebut tentang pintu belakang di sini kerana kepada pertikaian semalam disebut kerajaan ini bukan hanya kerajaan pintu belakang, speaker pintu belakang. Semalam ada disebut. Ya. Yang tembok atap ni saya tak dengar lagi. Pontian, boleh minta penjelasan? Sila. Ya. Kena batangan. Saya terpanggil Pontian. Sebab daripada awal penubuhan kerajaan Perikatan Nasional telah banyak persepsi di luar menyatakan ini kerajaan pintu belakang dirompak, dicuri dan sebagainya. Tetapi itu persepsi. Apa yang jelas mungkin Pontian boleh uraikan, yaitu kerajaan Pakatan Harapan telah bakar rumah dia, bakar jambatan dia sendiri. Apabila dia bakar, kapal Pakatan Harapan telah tenggelam di tengah laut. Kapten dia pun ikut lari.
dalam prosedur SOP biasa, apabila kapten sudah tidak ada, maka kapten baru kena mengambil alih. Jadi kapal pun kena kapal baru. Yang lama sudah terbakar, sudah karam. Ini saya tidak tahu sama ada pemimpin di sana paham atau tidak. Bukan kita, bukan orang lain bakar kapal mereka. Mereka sendiri tuang petrol, bakar kapal mereka. Ya, Terima tuang kasih. petrol. Jadi setuju ke yang berhormat bahwa yang rumah, dia bilang pintu belakang, pintu pun sudah tidak ada, tiang rumah pun sudah terbakar, sudah runtuh. Sekarang ini kita bina rumah baru dengan strategi yang baru. Setuju ke tidak? Setuju. Saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat. Di tangan saya ini ada salinan teks kitab Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Izinkan saya memperingati semua ahli-ahli yang berhormat. Mungkin ada yang tidak ada dah teks ini. Pada 24 Februari 2020 yang lalu, ini titah Seri Paduka. Naratif landscape politik negara telah sekali lagi digegarkan menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekitar jam 5 petang pada hari yang sama, Beta, iaitu Tuanku, telah berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, Tuanku telah meminta Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad untuk tidak meletak jawatan, namun beliau tetap dengan keputusannya. Ini titah Yang di-Pertuan Agong. Ya. Oleh yang demikian, Beta bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baharu seperti mana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 memberi kuasa budi bicara kepada Beta untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Beta mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Cukup sekadar saya membaca 2 paragraf. Saya ingin merujuk kepada perlembagaan. Ya, terbukti semalam majoriti 111 seorang ahli kami dirawat di hospital dan seorang juga sedang mempengerusikan mesyuarat. Jadi kami ada 113. Terbukti adalah lebih majoriti. Sebelum itu 114, tetapi seorang telah pergi ke bebas. Saya ingin membaca perkara 43, Tuan Speaker. Dalam kita punya perlembagaan persekutuan, ada di tangan saya ini, iaitu Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu jemaah menteri untuk menasihatinya dalam perjalanan fungsinya. Jemaah menteri hendaklah dilantik seperti yang berikut. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Dalam bahasa Inggeris, dengan izin Datuk Speaker, the Yang di-Pertuan Agong shall appoint a jemaah menteri Cabinet of Ministers to advise him in the exercise of his functions. The Yang di-Pertuan Agong shall first appoint as Perdana Menteri, Prime Minister, to preside over the Cabinet a member of the House of Representatives who, in his judgment, is likely to command the confidence of the majority of the members of that House. Faham sepang Faham? Boleh tanya? Kalau you want to engage with me, can I ask question? Tak Boleh? apalah. Kemudian, Boleh? Tahu tak nak? You want to engage with me, saya kena tanya soalan lah. Saya benarkan saya tanya soalan, boleh? Okay, boleh? ya, sila. You don't even answer Silakan, my question silakan, just now. Tadi kata marang kata kerajaan tebuk atap, kenapa tak kata tak bercanggah? saya tak dengar dalam Dewan ni Marang ada menyebut kerajaan Allah, tebuk atap. baca lah. Takkan tak membaca. Tadi baca. Dalam Dewan ni tak ada. Allah, ini benda yang common knowledge lah. Marang Kamu pun lah. tak berucap Satu lagi dunia dalam Dewan tahu. ni. Kalau Marang berucap, saya akan tanya, pernah tak Marang menyebut tentang kerajaan tebuk atap? Saya akan tanya. So macam Kalau itu Marang berucap, laporan berita dalam Malaysia kini ke dalam surat khabar ni tak penting lah. itu tak ada dalam Dewan. Come on Sepang. lah. Be Sepang. reasonable lah. Dalam peraturan mesyuarat, Sepang, Tak, tadi kalau dia- Pontian bercakap, Sepang duduk. I know, but- Sepang bercakap, He's invoking my Pontian. name. So I'm replying. Sepang Saya- bercakap, saya Pontian membalas. duduk. Sekarang Pontian, Sepang dah habis bercakap, Pontian berdiri lah. Yelah, Kalau dua-dua berdiri, macam mana Puan kita Speaker, nak saya tangkap menghormati tapi tadi dia sebut nama saya. Okey. Saya bangun nak tanya soalan. Apa lagi yang tak puas Pontian? hati, Sepang? Apa lagi yang tak puas hati? Banyak. insan? Silakan. Banyak, kemudian lah. Kalau tidak, dua-dua nanti makan tadi tengah hari kata- bersama. Saya Yang bertanya soalan Pertua. saya. Pontian, Saya jawab Pontian nak lah. jawab tak nak jawab? Dia tanya soalan pada saya. Datuk Yang Pertua Mungkin dia Mahkamah nak Agung beri lagi ingin kot. Sepang. Lepas tu dia tanya soalan. membuat rumusan ni tentang pintu Sepang. istana, Saya rasa pintu belakang ni. Pontian Pontian. Pontian faham soalan tersepang kan?
Saya sudah faham, Okey. dah jawab pun. No, dia tanya soalan saya. Dia bukan je yang saya tak tanya faham-faham. Dia tanya soalan saya. Sepang. Dah makan duduklah, ubat ke Sepang. belum? Pontian, This Pontian. is his floor. Okay, I know. Thank you, Sepang. Macam tak Terima makan kasih. ubat je bagi Sepang. Bagi pengerang, He's saya got- I'm trying to be gentleman, okay? I know, please sit down. I know you're a great gentleman. Please, Thank you very Thank much. you so much, ya. Silakan Pontian. Pontian, ingat Pontian Ya. 2 jam, tolak campur, speaker takkan tambah 2 jam ke 20 minit ke 10 minit. 2 jam is 2 jam. Okey. Silakan. Maka rumusan terhadap pintu istana dan pintu belakang ni, Datuk Speaker, saya ingin mengesyorkan, hentikanlah tuduhan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan pintu belakang dan yang seumpamanya, kerana tuduhan itu boleh dianggap menghina keputusan Yang di-Tuan Agong. Dan saya juga ingin mencadangkan di Dewan ini, supaya jika ada lagi keluar perkataan kerajaan pintu belakang, sepatutnya dianggap sebagai sesuatu yang unparliamentary. Boleh mencelah. Masuk kita ni, Sila. masuk kita ni, Boleh mencelah Pontian. Okey, silakan. kerajaan pintu belakang ini maksudnya bukan dipilih semasa pilihan raya umum. Itu saja. Tak faham? Pontian, boleh Nak jawab Pontian? yang saya nak jawab. Boleh saya tambah sikit Pontian sebelum jawab. Pontian, Sila. Kinabatangan tangan Ya, tanya kinabatangan. soalan sekarang ke jawab dulu? Saya tumpang dulu, tumpang. Campur Ya. dua. Silakan. Tuan Kinabatangan Ketua. tunggu dulu dijemput. Ini Silakan. yang saya terpanggil berdiri banyak kali. Betul Dia kinabatangan, kata tapi biar maksud Pontian selesai maksud dulu. dia kerajaan bukan ditubuhkan selepas pilihan raya. Selepas pilihan raya, PH gagal menunaikan janji-janji kepada rakyat dan rakyat telah marah. Apabila rakyat marah, berdoa dengan Allah sesiang malam, runtuhlah kerajaan Pakatan Harapan. Kalau rakyat marah, tunggulah pilihan raya untuk hukum kami, bukan ambil tengah jalan. Ini pun tak boleh faham ke? Pontian, minta sedikit laluan. Boleh, kejap Pontian boleh ke? Saya sebelum Pasir Pasir Putih, Putih. dituduh Duduk, bahawa Pasir kerajaan Putih, ini duduk. tiada mandat rakyat. Saya ingin maklumkan, setiap orang daripada kami ini, setiap orang daripada 113 orang di sini mempunyai mandat rakyat di belakang. Anda sebagai pembangkang, bukan malah sebagai kerajaan. Kau lah. Boleh saya mencelah? Jadi kami juga adalah merupakan kerajaan yang sah kerana kami juga adalah Rakyat dipilih bagi oleh mandat rakyat. sebagai pembangkang, Pontian. bukan sebagai kerajaan. Sistem Betul lah, benda ni tak faham ke? So Pontian. basic lah. sistem demokrasi ini pun dah senyum dah. Pasir Putih. Pontian boleh Berwas. apa penjelasan? Berwas, tunggu dulu kalau Pontian bagi kebenaran. Ya, terima kasih. Pontian, Uh, Pasir Putih ataupun Berwas? Lepas Pasir Putih, Rompin. Berwas? Tak boleh? Berwas. Lepas tu Berwas tak apa. Nombor 3. Tunggu Berwas. Saya keluar dulu Pontian. Okey, Pasir Putih dulu. Okey. Lepas tu Rompin. Terima kasih. Kemudian Berwas. Silakan. Terima kasih kepada Timbalan Yang di-Pertua, tahniah, lupa nak ucap tahniah, dan kepada Yang Berhormat Pontian. Adakah Yang Berhormat Pontian boleh setuju sekiranya saya mengatakan bahawa kerajaan yang lama dengan kerajaan yang baru ini, kedua-duanya adalah mandat daripada rakyat. Kerajaan Pakatan Harapan dengan percaturan parti-parti politik yang ada, maka dia membentuk kerajaan, dan kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan mandat daripada rakyat. Kemudian bila datang kerajaan Pakatan, Perikatan Nasional, ini adalah percaturan yang sama sebagaimana yang dicatur oleh Pakatan Harapan. Percaturan yang sama, cuma perbezaan. Ada parti yang dulunya bersama dengan Pakatan Harapan, sekarang ini parti itu bersama dengan Perikatan Nasional. Dan semua ini adalah parti-parti yang diberi mandat oleh rakyat. Dan ternyata dalam Menang siri pilihan raya baru ada mandat lah, sekarang mana menampakkan ada. bahawa rakyat Itu menolak pengkhianatan. dan rakyat kembali kepada Pakatan Nasional. Jadi saya rasa ini Rakyat tak bagi tahu lompat parti. sangat tidak rasional. Ya, Ya. Rompin. Rompin. Setujukah saya katakan bahawa Sila Rompin. Tun Dr. Mahathir ada dua pilihan. Satu, Langkawi ada dua pilihan. Membubarkan parlimen seperti yang dicadangkan oleh Berwas. Yang kedua, meletak jawatan dan menyerahkan kuasa kepada Yang di-Tuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru. Langkawi telah mengambil keputusan yang boleh dua keputusan bersesuaian dengan Berwas punya cadangan. Pilihan raya dipilih oleh rakyat.
Langkawi memilih untuk meletakkan jawatan. Apa pilihan yang di Pertuan Agong? Apa pilihan yang di Pertuan Agong? Melainkan dia harus melantik seorang Perdana Menteri yang baru. Dan dia telah melantiknya mengikut proses yang sangat teliti. Yang sangat teliti. Yang sangat teliti. Itu tidak 10 kali pun, itu yang sangat teliti. Dan dia mengambil keputusan untuk melantik Perdana Menteri yang baru setelah mengikut perlembagaan. Jadi saya setuju bahawa connotation yang digunakan oleh Pontian, kerajaan pintu istana, sangat tepat dan berwibawa. Terima kasih. Terima kasih, Rompin. Boras. Boras. Padang Serai tadi nak bercakap sesuatu, tapi dia menyorok-nyorok. Kenapa? Ya? Kalau nak bercakap sesuatu, Padang Serai berucap lepas ni. Lepas Boras saya bagi pada Padang Serai. Bangunlah. Boras dulu. Terima kasih, Pontian. Saya nak dapat pandangan daripada Pontian. Demi kebaikan negara dan kestabilan negara, adakah Pontian setuju bahawa selepas rakyat memilih sesiapa parti ataupun gabungan parti-parti untuk menerajui kerajaan adalah baik untuk kerajaan itu mentadbir 5 tahun sebelum pilihan raya yang baru? Kerana dengan percaturan politik ataupun kata-kata yang lompat mengkhianat ini telah menyebabkan ketidakpastian dalam pentadbiran negara, hinggakan pelabur-pelabur tempatan maupun pelabur-pelabur asing takut nak berlabur, dan juga ini telah menjejaskan pembangunan dan kemakmuran negara kita. Jadi soalan saya, adakah Pontian setuju bahawa kita mestilah menghormati pilihan rakyat semasa pilihan raya umum, dan tidak ada sama ada kerajaan pintu belakang ke, kerajaan tebut atas, kerajaan pintu istana ke, ataupun lain-lain istana. Lepas ni saya bagi jelebu sikit je, saya sambung sikit je. Lain. Jelebu Setuju tak? Berwas. Rakyat kawasan kami memilih kami supaya kami jadi kerajaan. Bukan begitu? Ya. Kita balik kawasan kita masing-masing, ketika mereka memilih kami dipilih untuk kami menjadi kerajaan, dan pada saat dan ketika ini kami menjadi kerajaan kerana Atok letak jawatan. Siapa suruh Atok letak jawatan? Pontian, boleh sambung Yang Pontian? berhormat Langkawi letak jawatan. Tak maaf saya. Pontian, Dia jelebu. boleh Pontian? Saya nak tanya Pontian, pandangan Pontian, sama ada setuju atau tidak? Lepas jelebu arau. Pontian, boleh? Sama ada setuju atau tidak Pontian? Sebenarnya, bukan saja rakyat yang tak boleh terima Pakatan Harapan. Walaupun Pakatan Harapan dah menang, tetapi sistem pentadbiran dan pengurusan kerajaan yang dibuat oleh Pakatan Harapan buatkan rakyat tidak boleh terima. Tapi dia tak boleh tukar kerajaan kerana PH telah menangi PRU14. Tetapi oleh kerana bukan saja rakyat, Perdana Menteri bekas Perdana Menteri daripada Langkawi pun tak boleh terima performance yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan. Kerana itu Langkawi letak jawatan dengan sendirinya. Tak ada. Kita tak ada pergi. Dah bagilah saya cakap dulu. You duduklah. Sekarang awak cakap, saya cakap lah. Padang Serai saya Pontian, panggil kemudian. setuju tidak Pontian? Jelebu arau Padang Serai. Setuju tak Pontian? Kita tak pernah suruh Langkawi letak jawatan. Langkawi letak jawatan kerana beliau tahu bahawa performance kabinetnya tidak seperti yang diharapkan oleh kerajaan. Kerana Pakatan Harapan menjadi masalah besar kepada rakyat di negara ini selama 22 bulan rakyat suffer di bawah kementerian ataupun di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Setuju tidak Pontian? Era 22 bulan itu adalah era gelap dalam kerajaan Malaysia dan dalam sejarah negara kita ini. Arau. Tarik gelap tak boleh cakap. Saya minta Tarik balik perkataan gelap. Era 22 bulan kerajaan ini adalah kerajaan yang adalah suasana di negara Malaysia yang amat tidak terang. Yang Mohd Speaker, soalan kepada Pontian. Yang pertama sekali, kita nak kena perbetulkan supaya rakyat yang sedang memerhatikan kita ini diperbetulkan bahawa mereka menuduh Pago Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengkhianat. Sebenarnya Pago adalah penyelamat.
kerana Pagoh ambil alih selepas Langkawi berhenti. Jadi kita rakyat Malaysia lihat ini bahawa Pagoh adalah penyelamat kerana yang Langkawi berhenti. Kalau Langkawi tak berhenti, Pagoh tak kacau. Kami semua sign SD menyokong Langkawi. Tiba-tiba Langkawi berhenti, kami sokong Pagoh lah. Nombor satu. Apakah yang Muhammad setuju? Yang keduanya, apabila kita pergi pilihan raya, PH sendiri tidak daftar. PH sendiri bertanding atas pelbagai lambang. PN sekarang daftar tak? PH tak daftar. Lepas tu baru daftar. Sebenarnya akan masuk PN pelbagai parti yang menang pilihan raya. Jadi kalau nak masuk PN dah. dari segi convention Pontian, sepatutnya Barisan Nasional dia bagi tawaran dulu. Sebab kami mendapat 79 kursi. Bagi tawaran kepada kami dulu. Tapi Agong bagi tawaran kepada parti-parti di sana. Tetapi yang paling penting sekarang ni, parti-parti di sana gagal. Bila dia gagal, takkan kita nak tunggu, oh mandat rakyat pula. Tak. Ahli-ahli parlimen yang telah diberi mandat oleh rakyat ini harus menentukan kepimpinan baru, kerajaan baru untuk menyelamatkan rakyat. Sebab rakyat bagi mandat pada kita untuk menyelamatkan mereka. PH gagal. Sejarah hitam dalam negara ini bila PH memerintah 22 bulan dengan penuh dengan kegagalan. Arau nak halalkan Sebagai pengkhianatan. contoh, Betul itu Adakah saya Pontian setuju? Saya setuju apa yang disebut oleh Arau. Sebagai Jadi contoh yang Pontian berhormat, halalkan, setuju Panjang halalkan sekarang ni. pengkhianatan yang boleh Okey, berlaku sikit. yang antara berhormat wakil Menteri rakyat. Pertahanan balik daripada Vietnam, balik daripada EU, berjumpa dengan jeneral-jeneral EU, balik sampai di Vietnam, dia kata, tengok-tengok kerajaan tak ada, haram jadah sungguh. Betul dia cakap. Dia sendiri pun menggunakan perkataan yang begitu hebat dan dahsyat kerana tidak puas hati dengan kerajaan. Jadi Okey. dia mengata haram jadah. Cukup sekadar. Pontian setuju Pontian. Terima kasih. Kepada Arau. Pengkhianatan. Lepas Arau saya serah kepada Kanga. Padang Serai, lepas itu Baling. Kanga, Tapi Kanga. sebelum itu saya ingin mengulas apa yang disebut oleh Arau tadi. Memang pada mulanya kami ada SD untuk Tun Mahathir. Tetapi SD itu tidak terpakai apabila Tun Mahathir meletak jawatan. Jadi Pagoh Langkawi meletak jawatan. Jadi Pagoh adalah pilihan kami seterusnya untuk menjadi penyelamat kepada kerajaan dan rakyat negara ini. Itu sebagaimana yang Arau sebut tadi. Saya ingin mengulang apa yang disebut oleh Arau. Dia tidak menggunakan perkataan gelap, tapi dia menggunakan sejarah hitam. Saya tambah lagi, sejarah paling malap dalam negara kita ini. Padang Serai. Terima kasih. Jadi betul. Pertama sekali saya ucapkan tahniah pada timbalan speaker. Dan terusnya saya tengok hujah-hujah daripada sebelah sana memang hebat. Tetapi mereka masih lupakan khianat 11 orang daripada Parti Keadilan tidak hadir, tidak boleh bentuk ni kerajaan. Itu adalah benar. Kita ni parti yang tidak boleh lompat sana, lompat sini. Kita kekal seperti mana walaupun 109 kita adalah gentleman. Kita tidak ada JLC. Kalau berani buangkan JLC sekarang. Tengok berapa orang lompat dari sini. Semua JLC kita tak ada JLC, gentleman. Okey. Yang sana Terima kasih. balik Balik. sini lompat sana lah YB. Puas hati ya. Okey. Okey. Kanga. Saya serah pada Baling pula. Terima kasih. Terima kasih Baling Pontian. boleh jawab Padang Serai. Okey, terima kasih. Terima kasih Pontian. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Datuk Seri Azalina selaku timbalan speaker. Ini adalah satu sejarah bagi kita semua. Kehebatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan untuk melantik seorang wanita. Ini satu sejarah. Tapi semalam batu kawan bertikaikan kenapa wanita tak dilihat. Dia tak nampak wanita yang hebat duduk atas bench tersebut. Apapun saya nak cakap sikit dalam konteks perbahasan diraja ni berkaitan dengan ramai kita tengok belah sana tadi, apa yang mereka sebut adalah pelbagai isu berkaitan dengan mereka yang lompat, mereka yang telah derhaka, pengkhianatan dan sebagainya. Persoalan saya sebelum tu Padang Serai,
Saya hidup mati tetap bosku, tak ada lari mana pun. Saya UMNO tulis tak ada loncat-loncat, tak lompat-lompat. Jadi jangan tuduh semua. Don't tuduh semua ya. Kalau nak tuduh spesifik, jangan tuduh semua loncat-loncat. Dibakar, direbus, tetap dalam parti keramat UMNO, tak ada loncat-loncat. Okey. Saya bagi tahu 11 orang. Diam, sini my floor. Sabar, saya tak kacau padang serai tadi. Nanti kalau saya sebutkan ada isu pula nanti. Jadi saya nak bagi tahu. Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat Pontian setuju atau tidak? Dalam isu pengkhianatan, dalam isu mereka menyatakan kenapa hari ini Pagoh jadi Perdana Menteri, kenapa orang lain tidak dan sebagainya, kenapa pintu belakang depan rumah roboh terbakar. Isu pokoknya, adakah Yang Berhormat setuju atau tidak dengan baling? Kalau benar-benar Yang Berhormat Langkawi ada pegang amanah janji dalam kerajaan pakatan terdahulu, kalau Yang Berhormat Langkawi letak jawatan, dia serahkan kepada Yang Berhormat Paul Dickson. Itu janji. Ataupun kalau beliau tidak mahu berikan kepada Paul Dickson, sekurang-kurang menamakan seseorang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Bukan berhenti lari terus, buat interim, tiba-tiba nak balik dan orang tu tak boleh, dan akhirnya yang menyusahkan sahabat-sahabat kita belah sana, Menteri Pertahanan kesian, balik luar negara tiba-tiba kerjaan dah tak ada dah, terpaksa maki hamun. Sebab apa? Kalau betul lah Yang Berhormat Langkawi jujur dalam perjuangan macam kami di sini, tetap dengan bosku, hidup mati, patut macam itulah sana. Hari ini kesian dia kawan-kawan sana yang menjahanam, yang masalah hari ini kerana seorang Yang Berhormat Langkawi. Betul atau tidak? Betul. Sikit Pontian belakang. Ya, Pontian senyum, Pontian kanga, Pontian. Jerantut Pontian. Saya Tuan Speaker, saya Pontian boleh ada dapat penjelasan. 36 muka surat. Ini baru muka surat ketiga, Tuan Speaker. Bukan tentang Hebatnya Pontian. Yang Berhormat Pontian baik sangat. Sikit berantut. Kanga, Pontian. Saya bagi yang last kepada Jerantut. Kanga, Terima kasih Pontian. Jerantut lah, saya jerantut. Saya juga nak ucap tahniah kepada Kesian speaker yang jerantut baru. kat belakang tu. Kesian dah jadi orang pelarian ni. Tumpang di bawah ni. Saya nak dapat kepastian Pontian. Saya dengar daripada semalam sehingga hari ni tak habis-habis lagi. Kita ni dimanipulasi istilah oleh kawan-kawan kita sebelah sana. Yang kita dapat jadi kerajaan ni pun bukan kerana kita, kerana masalah dia orang. Saya nak tanya, kita semua ahli parlimen dititah menghadap kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuan dan Pertuan Agong. Tak dicampur tangan oleh Tuan Agong. Tulislah siapa-siapa yang nak dicadangkan jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya ingat ini. Kalaulah semua kawan-kawan kita di sebelah sana tu yang menyokong Langkawi untuk jadi Perdana Menteri kali ke-8, mereka tetap tulis menyokong Langkawi untuk jadi Perdana Menteri ke-8 kerana mereka ada kursi yang cukup, ditambah dengan kita di sini yang kesedaran pada kita itu oleh pimpinan UMNO, PAS, GPS untuk memberi sokongan kepada Langkawi agar negara kita tidak terumbang-ambing, maka confirm Langkawi jadi Perdana Menteri. Tetapi apakah ini satu penipuan daripada rakan belah sana kepada Langkawi? Ini seharian tak habis ni, Tuan Speaker. Isu lain, Pontian, isu lain. Dan cukup. Manipulasi istilah dan sebagainya. Maka saya ingin mencadangkan apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Baling, Yang Berhormat Kinabatangan, teman-teman sebelah sini, hendaklah dimasukkan dalam ucapan saya. Segala perkara sebelah sana keluarkan jauh-jauh daripada ucapan saya. Jadi tak Sikit isu lain Pontian. Mandat rakyat lah. Isu ekonomi. Last. Arau. Tak. Perkataan pengkhianat ini, perkataan pengkhianat tidak boleh dituduh kepada Pagoh ataupun kawan-kawan lain. Pengkhianat ni mesti dituju kepada DAP dan juga PKR yang tak menyokong Langkawi. Mereka tak sokong Langkawi menyebabkan Langkawi tak dapat undi. Dulu Arau panggil Jeli pengkhianat masa Jeli lompat belah sana. Jangan lupa Arau. Jangan jadi baro. Diam. Okey. Datuk Seri Pontian. Pengkhianat ialah Pontian, isu ekonomi Pontian. Ekonomi. Pontian, ekonomi. Ekonomi saya baru nak masuk. Sikit je. Pontian boleh buktikan. Baru nak masuk. Pengkhianatan ini bukan Saya ingin mencadangkan sebagai kerana boleh dibeli.
Sikit 30 saat kemudian. Istilah seperti pengkhianat, istilah kerajaan pintu belakang hendaklah dianggap sebagai unparliamentary. 30 saat kemudian. Datuk Seri Timbalan Pontian, Speaker yang kalau dipertua Pago Serangan boleh tarik balik wabak 10 pandemik. jawatan Jangan menteri takut, hello. GLC, dia Umpama- masih Cukup, bertahan. Baiknya, Cukup. Berwas, ya saya cukup, mau tunjukkan Berwas boleh berbahas dalam Berwas, masa Berwas. Berwas boleh Terima kasih, membicara Berwas. ketika giliran berwas. Okey. Silakan Pontian. Saya ingin menyebut beberapa perkara penting. Muka surat 4 daripada 36, baru 3 muka surat. Minta maaf. Serangan wabak pandemik COVID-19 umpama tercetusnya Perang Dunia Ketiga. Jumlah kes di seluruh negara di dunia ialah 13.24 juta dengan kematian 575.525 orang. Kes sembuh 7.69 juta, namun masih ada lebih 4.96 juta rakyat dunia yang sedang dijangkiti dan dirawat. Malaysia bernasib baik kerana berjaya memerangi COVID-19 dengan cemerlang. Kita dianggap antara negara yang terbaik dalam dunia. Tahniah diucapkan kepada kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri, MP Paguh dan seluruh yang terlibat. Status COVID-19 di Malaysia pada 13 Julai 2020 semalam ialah 8725 kes keseluruhan, 122 jumlah kematian, 8520 kes yang sembuh. Peratus sembuh adalah sangat tinggi, iaitu 97.65%, ketiga terbaik dalam dunia ini, peratus sembuh. Negara yang pertama, New Zealand, dan negara kedua, Korea Selatan. Syukur Alhamdulillah, kita duduk di tempat ketiga terbaik di dalam dunia, kerana pengurusan kesihatan secara umum di Malaysia juga adalah antara yang paling baik di dunia. Ini antaranya ialah kerja-kerja yang berhormat pekan sebelum ini dan juga kerja-kerja Barisan Nasional sebelum ini. Saya tak tahu PH ada buat apa ketika 22 bulan itu. Sekali lagi, ya Tenggara, betul. Sekali lagi, mari kita rakamkan penghargaan di Dewan Yang Mulia ini pada Perkhidmatan Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Angkatan Tentera, Polis, Rela, APM, Jabatan Imigresen, Jabatan Bomba, Agensi Pengurusan Bencana, NADMA, SKMM, pihak media cetak, media elektronik dan digital, serta lain-lain pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kita beri tepukan pada mereka semua ini. Tahniah kepada Yang Berhormat Bera, Menteri Kanan Pertahanan yang mempenguruskan mesyuarat setiap hari. Hari Sabtu dan Ahad pun dengan baju batik yang berbeza-beza dipakainya. Sabtu dan Ahad cuti umum raya je agaknya yang dia tak penguruskan mesyuarat. Bersama dengan 19 menteri yang lain dan berpuluh lagi agensi setiap hari mengadakan mesyuarat. Yang Berhormat Tenggara Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, kaki tangan Kementerian Kesihatan, semuanya ini kita ucapkan tahniah. Tahniah kepada Kementerian Keuangan yang menguruskan prihatin dan penjana bagi membantu meringankan beban rakyat ketika bencana COVID-19 yang mengganas melanda. Terpenting penghargaan juga pada seluruh rakyat di negara ini dari Semenanjung hingga Sarawak dan Sabah yang telah dengan taat menuruti SOP, PKP, PKPD, PKPB, PKPP. Banyak betul PK ini. Oleh kerana kepatuhan rakyat, maka negara ini dapat bangkit semula setelah mengalami episod COVID yang mengerikan. Pantun lagi, dengar baik-baik. Daun palas pandan wangi, daun selasih jangan disimpan. COVID-19 jaya diperangi. Terima kasih barisan hadapan. Ayah Fasih membaca hikayat sebagai ketua dalam keluarga. Terima kasih kepada rakyat. Kerjasama anda sangat berharga. Tuan Yang Ketua, Puan Yang Ketua. Tak habis lagi pantun. Mencelah. Kain songket, kain kasa, pakaian nikah, helaian baju. Terus bangkit bangsa dan nusa. Sederap melangkah bersama maju. Ya, siapa tu? Ya, Kuala Kedah. Kuala Kedah, sila. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pontian. Yang Berhormat Pontian merupakan seorang yang kalau sebelah sana berucap, saya dengar. Kerana biasanya memang ada poin-poin yang menarik dan yang boleh kita terimalah. Saya ucap tahniah kepada kerajaan dan Kementerian Kesihatan dalam menangani COVID. Tapi saya rasa sebahagian besar kejayaannya ialah kerana sebelah sini menjadi pembangkang. Kalaulah sebelah sana menjadi pembangkang,
dan masjid ditutup sampai 15 minggu. Saya tak dapat bayangkan apa yang akan dilakukan dan dikatakan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Saya dengar Tanjung Karang ada nak berbunyi. Silakan. Tanjung Karang. Saya nak beritahu Pontian, itu daripada Kuala Kedah. Terbalik tu. Sebenarnya kalau PS tu memerintah, kita lagi hancur. Nasib PN yang memerintah. Itu yang sebenarnya berlaku. Seperti biasa saya menerima apa pandangan ya Tanjung Karang masuk dalam ucapan saya. Kuala Kedah tu letak di tepi lah, walaupun saya tak berapa dengar suara pembangkang sebenarnya yang memat speaker masa COVID itu. Yang kita dengar ialah setiap hari pengumuman demi pengumuman yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional di sebelah sini. Datuk Seri Timbalan Speaker yang dipertua bagi membantu rakyat tertekan COVID-19 kerjasama, kita tak politikkan setiap isu. Bantuan Prihatin Nasional BPN telah menyalurkan kepada 10.92 bilion ringgit kepada 10.245 juta orang. Ini adalah suatu rekod bantuan terbesar seumpamanya dalam sejarah Malaysia. Hampir 11 bilion ringgit kepada lebih 10 bilion rakyat. Ya, Pontian, belakang. Sini. Saya tambah sikit Pontian. Bila Pontian sebut bantuan prihatin 250 bilion yang diumumkan oleh Yang Berhormat Paguh kepada bantuan COVID saja. Tetapi saya nak throwback Pontian. Dulu kau tak silap saya zaman tidak berapa terang. Bukan zaman gelap, tapi zaman tidak berapa terang hari itu. Kata negara nak bankrupt. Kata negara tak ada duit. Kata kita kehilangan sumber banyak. Tapi Yang Berhormat Paguh dan Menteri Kewangan boleh umum 250 bilion bantu COVID, bantu pandemik untuk berapa bilion tadi Pontian yang bagi tahu tadi rakyat mendapat manfaat. Tolong bagi penjelasan Pontian. Ya, 10.92 bilion ringgit ini hanya bantuan Prihatin Nasional BPN. Kalau kita lihat keseluruhan bantuan ialah 295 bilion. Yang mana Prihatin 1 250 bilion, Prihatin 2 10 bilion ringgit, penjana 35 bilion ringgit. 250 campur 10 campur 35 295 bilion, termasuk suntikan terus fiskal 45 bilion. Itu angka-angka yang boleh saya kongsikan di sini. Tetapi boleh memberi hampir 11 bilion ringgit kepada 10 juta rakyat. Memberi 10.95 bilion kepada 10.245 juta rakyat, itu adalah merupakan rekod. Saya ulang, 10.992 bilion ringgit kepada 10.245 juta orang rakyat. 10.92 bilion ringgit kepada 10.245 juta orang rakyat. Pontian boleh mencelah. Tambah penjelasan. Ya. Adakah Pontian sedar bahawa seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, semua pengagihan wang ini adalah melalui pinjaman 35 bilion yang telah kerajaan pinjam. Wang yang dipinjam ini menambahkan lagi hutan kerajaan, dan ini mesti dibayar oleh kita semua dan juga generasi akan datang. Jadi ini bukan satu pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional. Memang kita setuju, kita mesti menolong rakyat masa krisis. Tetapi janganlah pihak Perikatan Nasional ni nak membangga-banggakan perkara yang bukan besar-besarkan. Kita mesti jujur kepada rakyat, ini wang pinjaman dan Petronas telah pun mengeluarkan bond 26 bilion. Betul tak? 2008. Betul tak? Pada tahun 2008, defisit negara kita ialah 6.8%. Defisit 686%. Kemudian kita turunkan kepada 3%. Tetapi sekarang defisit 5.8%. Yang penting defisit itu dari setahun ke setahun kita akan kurangkan defisit ini dengan kaedah yang tertentu, yang tentunya akan disebut oleh Menteri Kewangan. Saya juga ada bertanya tentang perkara defisit ini. Jadi kemudian kesehatan, politikkan semua isu tidak menjadi hal. Jadi jangan dibangga-banggakan. Pinjam dan kita boleh bayar, defisit tidak menjadi hal yang besar. Pontian, sikit. Gran khas prihatin. Gran khas prihatin pula telah memanfaatkan 544,632 perusahaan kecil dan sederhana
dengan RM3,000 setiap satu berjumlah 1.634 bilion. Dicadangkan prosedur untuk PKS mendapatkan geran ini dipermudahkan dan kurang red tape. Pastikan semua peniaga termasuk pasar malam, pasar tani, pasar borong, penjaja kecil, pekedai, food truck, penjaja tepi jalan, semuanya dapat. Sikit Pontian. Keseluruhan kesan bantuan langsung dan tidak langsung prihatin dan penjana berjumlah 295 bilion merupakan angka yang besar dan luar biasa. Namun suntikan fiskal langsung sebanyak 45 bilion menyebabkan defisit 5.8 hingga 6%. Ini ulasan saya terhadap apa yang disebut oleh Bruas. Dicadangkan antara kaedah kerajaan yang tuntas dan pantas bagi mengatasi defisit belanjawan ini ialah dengan cara mengembangkan lagi pertumbuhan ekonomi hingga ke 8% supaya cukai yang banyak boleh dikutip daripada syarikat-syarikat, barulah kita boleh mengurangkan defisit itu. Defisit terpaksa dilalui kerana kita berhadapan dengan masalah yang luar biasa, maka perlu tindakan yang juga luar biasa. Sikit Pontian. 3 minit lagi ni. 30 saat ya. Mengenai program subsidi upah. Ya. Terima Sila. kasih. Terima kasih Pontian. Kang. Pontian setuju atau tidak dalam satu kenyataan akhbar oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan ada menyebut bahawa persediaan kementerian dapat dilakukan dengan baik oleh kerana dalam belanjawan yang dibentangkan pada tahun lepas meluluskan peruntukan paling tinggi dalam sejarah Kementerian Kesihatan. Dan yang kedua ialah kalau Pontian ambil angka 250 bilion, kalau kita bahagikan dengan 32 juta rakyat Malaysia, kita bagi secara umum kita akan dapat seorang 7,000 lebih. Tapi berapa ramai sebenarnya yang dapat sampai 7,000 lebih ni? Itu kaedah pengiraan yang tidak tepat sebenarnya ya. Kalau nak bahagi begitu, tidak tepat. Ya, berapa ramai yang dapat? Sebab yang lebih penting, orang yang lebih kaya membayar cukai yang lebih daripada orang miskin. Daripada situ kita dapat menjelaskan hutang kita itu. Ya. Mengenai program subsidi upah pula, sebanyak 7.07 bilion diluluskan untuk 307,518 majikan yang memanfaatkan 2.46 juta pekerja rakyat Malaysia. Tadi disebut oleh Menteri, 13.8 bilion semuanya, kita telah belanja 7.07 bilion, berarti kita ada lagi tak belanja duit ini. Nak bagi 1,200 sebulan, 800 sebulan, 600 sebulan subsidi upah. Pada pandangan saya, ia hanya menyelesaikan sebahagian daripada masalah pengangguran. 5.5%, 860,000 pengangguran yang disebut oleh Perdana Menteri semalam, mungkin di akhir tahun ini, ia adalah perkara yang cukup penting untuk diselesaikan oleh kerajaan ini. Bukan hanya jangka pendek yang kita sebut 13.8 bilion subsidi upah semuanya, tetapi yang lebih penting ialah jangka sederhana dan jangka panjang untuk memastikan anak-anak kita terus dapat kerja, mereka yang dibuang akan dapat kerja semula. Dana pinjaman mudah yang dikendalikan Bank Negara Malaysia diluluskan bank tempatan dan setuju terima adalah 8.4 bilion yang memanfaatkan 19,539 PKS. Ini termasuk dana dengan izin Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility, and Agri-Food Facility. Dicadangkan ada dana lain yang boleh membantu usahawan PKS. Dan sekali lagi diminta prosesnya dipermudahkan. Mungkin boleh dinamakan sebagai dana prihatin atau dana penjana atau dana pengembang untuk perniagaan-perniagaan kecil yang berjumlah lebih kurang 1 juta orang itu. Seterusnya sebanyak 7,577 permohonan perniagaan mikro bernilai 260.6 juta di bawah skim kredit mikro BSN dan 25071 permohonan diluluskan bagi tekun nasional bernilai 191.5 juta sehingga 26 Jun. Saya ingin mencadangkan supaya tambah lagi dana-dana kepada tekun, dana kepada Amanah Ikhtiar Malaysia yang Berhormat Speaker. Ya. Amanah Ikhtiar Malaysia ini membantu lebih kurang 300,000 usahawan yang 99% adalah wanita. Ini sepatutnya perjuangan wanita Malaysia supaya lebih ramai, lebih daripada 300,000 wanita, tambah lagi kalau boleh 100-200,000 wanita yang boleh dapat dana daripada Amanah Ikhtiar ini untuk mereka meneruskan hidup mereka, dan di belakang mereka juga ada beberapa orang pekerja setiap perusahaan yang juga perlu dijaga. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang dah pukul 1 tengah hari, saya tangguhkan Dewan sehingga pukul 2.30 petang. Yang Berhormat Pontian akan sambung dengan usul menjunjung kasih titah diraja. Yang Berhormat Pontian ada baki 1 jam 13 minit lagi. Ya. Saya baru
muka surat 8 daripada 36. Jadi Yang Berhormat Pontian kena pandai-pandai agak-agak lah. Ya. Jadi sebelum Yang Berhormat, sebelum ni, dari Pengerang menaiki bas hingga Pontian membeli nenas, Yang Berhormat Pontian dalam proses perbahasan, jangan sampai ada yang panas. Ya, daun selasih, daun kayu. Terima kasih, thank you.